Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu sambung mengenai masih lagi tajuk koordinasi badan tetapi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan badan kita lah. Okay, sebelum ni kita belajar tentang hormon, jadi hari ini kita akan belajar tentang faktor lain yang menyebabkan badan kita tidak seimbang ataupun tak boleh melakukan koordinasi. Okey, salah satu bahan tu adalah dadah. Okay, hari ini kita akan berkenalan dengan jenis-jenis dadah dan kesannya. Okay, sebelum tu cikgu nak para pelajar boleh lihat video ni. Ini adalah kesan dadah moden. Zaman beralih zaman, namun dadah masih kekal menjadi musuh nombor satu negara. Kemunculan dadah jenis bahan psikoaktif baru atau singkatannya NPS mampu menghasilkan kesan sehingga membawa maut. Dikenali sebagai dadah zombie merupakan salah satu dadah yang amat berbahaya. Dalam jangka pendek, penagih akan mengalami euforia yang berlebihan, denyutan jantung yang lebih cepat serta tingkah laku yang sangat agresif. Perubahan suhu badan juga akan meningkat melebihi 40 darjah Celsius sekaligus merosakan badan dan ginjal. Dia akan jadi macam Selain itu, dadah yang dijual di atas talian menggunakan samaran sebagai bath salt mampu membuat penagihnya berkelakuan seperti zombie. tu dah jadi zombie. Ia akan menghasilkan tingkah laku psikiatrik yang luar biasa, gangguan mental, serangan panik dan tingkah laku yang ganas. Okay, itu yang bahaya. Dadah membawa pada ganas. kesannya yang berbahaya tidak akan membawa sebarang kebaikan pada diri sendiri, masyarakat dan negara. Tiba-tiba ada ngamuk. Yang membimbangkan kita ni ialah video-video ni boleh diakses di YouTube. Dia melihat tingkah kesannya, laku, kan? Kesan daripada pengambilan darah sintetik ni. Nampak tak? Bila dikatakan macam zombie tu, kita tahu berdasarkan tontonan kita di filem kan, bagaimana perangai zombie. Macam itulah, tapi ini dalam realiti. Jadi ini adalah kebimbangan yang kita sedang tempuh di zaman milenial baru ni. Jadi kita nak bincang lebih lanjut tentang situasi ini, bagaimana kaedah mengawal dan akhirnya kalau dapat dibentras, itu sebaik-baiknya. Kita bersama tamu kita. Okey, jadi yang tu adalah salah satu dadah moden lah. So dadah moden ni dia lain dengan dadah yang ada di yang lama-lama dulu, yang selalu kita dengar macam heroin, syabu, ais semua tu kan. So ni adalah dadah yang dia baru cipta. Dia cipta je, dia reka-reka je, masukkan bahan kimia apa semua. Lepas tu bila kesan dia tu lebih kuat, dia akan jual ke pasaran-pasaran gelap lah. Dan yang paling dirisaukan, dadah ni boleh je kita ambil melalui online, boleh je beli secara online. Tapi kesan dia memang teruk lah. Awak tengok tadi dia bersikap macam agresif, badan dia akan jadi macam orang kena sawan, lepas tu tiba-tiba dia lari, dia hentak je kepala dia kat mana-mana. Tu antara kesan dadah yang kita tak tahu dia punya kesan dia. Okey. Penagih dadah yang paling muda berumur 7 tahun. Ni memang orang kata malang lah sebab mungkin dia daripada ahli keluarga dia sendiri memang penagih dadah dan mereka membagi dadah tu kepada anak dia. Okey, satu lagi dadah ni juga diberi dalam bentuk gula-gula. Dia dibagi je dekat siapa-siapa yang dia rasa dia nak bagi, dekat anak buah dia ke, dekat jiran dia ke. Sebab dia bentuk dadah tu dalam bentuk gula-gula. So, budak tu akan makan je sebab dia ingat gula-gula. Jadi, apabila dia makan, dia akan jadi ketagih. Dan minda dia akan rasa selaru lah. Kepala otak dia pun tak betul apa semualah. Okay, ni bahaya lah. Yang ni memang saja dia nak bagi budak tu dadah supaya budak tu akan jadi ketagih. Lepas tu minta lah dengan dia banyak-banyak kan. Macam tu je lah tujuan orang yang jual dadah ni, jahat lah kan. Penagih syabu, heroin yang paling ramai lah kalau kat Malaysia ni memang terkenal dengan penagih syabu dan juga heroin. Yang ni berita ni 19,500 individu ditahan. Sebenarnya Malaysia ni memang teruk jugalah dia punya kes dadah tu. Okay, ini cikgu kongsikan juga
bagaimana punca remaja perempuan terlibat dengan penagihan dadah disebabkan oleh cengkaman teman lelaki. Jadi, hati-hatilah awak kat luar sana tu, jangan mudah terpedaya. Kadang-kadang teman lelaki tu, dia bagi awak dadah, lepas tu dia akan mulalah kongkong kan, dia suruh awak beli je dadah dengan dia, jadi penagih dadah macam dengan dia. Jadi sila berhati-hatilah dalam berkawan. Okey, so nampaklah kat gambar ni kan, budak bekerja sekolah lagi. So, budak yang bekerja sekolah ni memang biasa lah. Dia ambil apa? Air ketum. Kalau dekat tempat kita ni, kita rasa air ketum ni yang biasa korang jumpa kan. Okey, siapa-siapa ambil atas alasan dia sebab dia nak bekerja kuat kat ladang. Jadi, dia minum air ketum. Jadi, macam bertenaga apa semualah. Okey, jadi kena ingatlah. Ketum ni dia sama je kesan dia, sama dengan dadah. Dalam lama dia akan jadi ketagih, dalam lama kepala otak jadi biol, boleh jadi gila, tak sioman Jangan cubalah ambil ketum tu. Okey, apakah maksud dadah sebenarnya? Dadah tu asalnya adalah bahan kimia yang boleh mengganggu koordinasi badan kita. So, dia akan mengganggu sistem saraf dengan cara apa? Dia melambatkan tindak balas neuron lah, tindak balas saraf kita. Sebab tu kita akan jadi lambat berfikir, lambat rasa sakit. Kalau kita demam, dalam Panadol tu ada letak dadah, so kita lambat rasa sakit. Sebenarnya kesan dia adalah berkesan kepada sistem saraf. Dia melambatkan tindak balas. Tapi yang buruknya apabila diambil secara luar kawalan. Itu yang boleh menyebabkan ketagihan lah. Okay. Jadi dadah ni ada 4 jenis. Okay, yang pertama ialah dadah jenis penenang. Yang kedua, yang penenang ni biasanya ambil dah banyak dalam bidang perubatan secara kawalan lah. Setengah orang kan dia sakit sangat, kanser ke. Jadi untuk tenangkan dia, doktor bagi ubat tahan sakit. So dalam ubat tahan sakit tu dia ada jenis ubat dadah penenang. Tapi dadah tu dalam kuantiti yang terkawal, okay, untuk menghilangkan rasa sakit dia. Tapi bila tak terkawal, dia ambil terlampau banyak. Yang ni yang kes penagih dadah. So bila dia ambil dadah jenis penenang, dia akan berkhayal lah. Dia akan lalok je, berkhayal. Dia duduk kat tepi taik lembu pun tak apa. Sebab dia rasa tenang, dia duduk tepi taik lembu tu, dia tak kisah. Okey, dadah yang kedua adalah dadah jenis perangsang ataupun amfetamin yang kita panggil metafetamin. Dadah ni paling banyak kat Malaysia ni. Remaja-remaja, budak-budak remaja suka ambil dadah perangsang sebab dia bagi tenaga, excited lebih kan. Kalau naik motor tu, dia memang tak takut naik motor laju-laju, dia melayang, dia terbang, suka hati dia lah, buat macam Superman apa semua. Sebab dia rasa excited dengan bunyi motor tu. Ni mak-mak motor, nak lumba motor ni banyak ambil dadah ni lah. Lepas tu dia nak lumba haram pun semua, dia tak takut. Sebab apa, dalam badan dia dah ada dadah jenis perangsang. Okay, ni kaki-kaki pub ke kaki clubbing ke, ini dia ambil, dia berjoget sampai pagi. Dia macam excited lebih. Kalau dadah jenis inhalant, yang ni dadah jenis yang sedut. Contohnya dia sedut gam, hidup gam, pelarut semua kan. Okay, so bila sama je kesan dia, so dia akan jadi lalok macam tu kan. So dia akan lupa lah. Dia tak makan, dia tak minum apa semua, tak apa. Yang penting dia dah orang kata dah khayal. Okay, sama juga dengan dadah halusinogen seperti dadah ketamin dan LSD lah. Halusinogen ni dia bakal berkhayal macam dia nampak benda tu tak betul. Dia nampak setan lah, dia nampak toyol, dia nampak hantu lah. Dia nampak ada orang suruh dia pergi bunuh anak dia lah, pergi sembelih mak dia lah. Dia khayalan lah, dia berhalusinasi. Dia dengar suara hantu, suara jin, orang suruh dia pergi terjun macam-macam lah, terjun pokok lah, sembelih bunuh mak ayah lah. Tu kes halusinogen lah, dia dengar suara lah apa semua kan. Tu halusinogen. Okey, dadah perangsang dia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Okey, yang ni yang cikgu cakap tadi lah. Biasa mak-mak motor, dia nak lumba motor, dia ambil dadah jenis perangsang sebab dia rasa yakin dan dia boleh bawa motor laju-laju. Contoh dia amfetamin dan metafetamin. Okay, yang kedua adalah dadah jenis, ni adalah gambar-gambar dia lah. Kalau awak nampak tu, memang jenis dadah ni kadang-kadang dia tak sedar, dia masukkan je dalam minuman dan dia akan larutnya. Yang warna-warni ni semua sama lah ni, pil kuda apa semua tu, jenis yang sama. Dadah jenis perangsang.
So, kaki-kaki kelabing, kaki lumba haram pun semua diambil yang dadah jenis perangsang lah. Kalau dadah penenang, menghalang atau melambatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan, pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Dia berlawanan dengan perangsang tadi. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Okey, contohnya ialah barbiturat dan juga alkohol. Yang ni biasanya diambil oleh orang yang kononnya alasan dia nak lupakan masalah apa semualah kan, tension, sorabut apa semua. Dia ambil dadah jenis ni. Okey, dia ada dalam bentuk pil, kebanyakan dalam bentuk pil. Ni contoh-contoh nama barbiturat. Alobarbital, amobarbital, barbital, pentobarbital, phenobarbital, secobarbital. Okey, ni jenis penenang. Okay. Kemudian kita ada dadah inhalant, bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan halusinasi, dia berkhayal, tapi kesan dia merosakkan otak, paru-paru dan ginjal. Contohnya ialah beberapa jenis pelarut dan bahan gas. Okay, bahan pelarut ni lah. Okay, gam kasut, gam tayar, apa lagi? Cecair dobi pun ya, minyak gasolin, gam pahit, tina, penanggal cat. Ini biasa kalau dekat negara-negara macam Filipina ataupun Indonesia. Banyaklah dia bagi dekat anak-anak dia. Sebab dia tak ada duit nak beli makanan kan. So dia bagi anak dia hidup gam. Jadi anak dia tak minta nasi, tak lapar, tak apalah. Sebab dah hayal dengan barang-barang ni lah. Biasanya dia ambil dia hidup gam pahit lah yang mudah dapat kan. Kesian jugalah kan kita dengar. Sebab bila dia dah terlampau miskin, dia nak hilangkan rasa lapar dia tu, dia hidup gam. Mak ayah dia lah yang baginya. Okey, dadah halusinogen mengubah laluan impuls, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Yalah, macam cikgu cakap tadi kan, dia dengar suara yang suruh bunuh mak ayah dia, dia dengar suara yang cakap nanti anak dia ni jadi setan lah. Anak dia tengah nangis tu, dia dengar suara suruh hentikan anak dia duduk nangis tu, suruh bunuh anak dia. Tu dah jadi macam orang kata macam nampak benda pelik-pelik lah kan. Contoh ni ialah dadah ketamin dan LSD. Okay. So, penyalahgunaan ketamin. Ketamin ni sebenarnya ubat pelali yang kita guna untuk haiwan kan. Tapi disalah guna. Okay, so dia ada 3 jenis ketamin. Yang pertama dalam bentuk serbuk putih. Dia licin dan tak berketul. Dia macam bentuk gula icing tu. Okay, dia licin dan tak berketul. Macam garam pun ada. Tapi awak nampak dia bentuk jernih lah. Ini yang pertama, serbuk putih. Yang kedua, dia boleh datang dalam bentuk kapsul yang dicampur dengan dadah lain. Okay, ini adalah ecstasy. Yang selalu kita dengar pil ecstasy tu dia adalah ketamin. So, ketamin macam cikgu cakap tadi, dia boleh menyebabkan halusinasi dan juga tidak balas badan yang over lah, yang terlampau kan. Okay. Yang ketiga, bentuk cecair yang digunakan di hospital lah. Okay. So, kesan penyalahgunaan dia, pening, loya atau muntah, lemah tubuh badan, ketegangan otot dan boleh menyebabkan sawan, berkelakuan agresif dan juga halusinasi, membawa masalah pernafasan yang lebih dan boleh bawa maut. Dan juga kerosakan salur pinggang, salur kencing, kerosakan buah pinggang. Nama lain juga orang panggil dia K, special K. So, ketamin tu cikgu cakap tadi ni lah. Okay, dia boleh ada dalam bentuk serbuk putih. Dan juga dalam bentuk pil yang berwarna-warni tadi lah. Okay. So, last sekali cikgu akan tunjuk kesan dadah lah pada masyarakat kita. Seperti yang kita tahu, dia boleh merosak keadaan. Kalau kita asal kita adalah sihat, jadi bila terbambik dengan najis dadah ni, kita akan jadi macam zombie. Jadi jangan sekali-kali cuba. Benda lain boleh cuba, tapi jangan dadah. Sebab sekali cuba dadah, tak boleh lagi kepada kehidupan awak yang normal. Okay, so dia jangan terjebak lah. Pilih kawan yang baik. Kalau kawan awak nampak macam hijau sekarang dah
dadah ni, dia nak menghilangkan dia punya rasa ketagihan tu, dia akan sentiasa nak beli. Cara dia nak beli dadah, dia tak ada duit, itulah dia merompak, dia minta duit dengan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tak bagi duit, dia sanggup bunuh mak ayah dia. Dia pergi mencuri, dia pecah masuk rumah orang. Okay, semata-mata nak beli dadah sebab dia dah mula ketagih. Okay. Jadi pesanan cikgu kepada anak-anak murid cikgu, jangan sesekali terlibat diri dengan dadah. Sekali terlibat diri dengan dadah, dah tak ada jalan, patah balik dah. Sama ada awak akan jadi makin teruk, dan last sekali boleh merosakkan diri dan juga orang sekeliling lah. Okay, so itu saja kelas kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang jenis dadah, ada 4 jenis dan juga kesannya pada diri. Okay, kita sambung lagi kelas pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.